Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini dipetik daripada Sinar Harian. 3 hakim putuskan rayuan Najib. Berita sepenuhnya. 6 hari dari Isnin 5 April hingga 13 April lalu, pasukan peguam bela Datuk Seri Najib Razak telah mengemukakan hujah kepada panel 3 hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, Datuk Has Zanat Mehat dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah mengapa anak buah mereka wajar dibebas dan dilepaskan. Mulai Rabu 14 April pula tiba giliran pasukan peguam responden membuat hujah balas bagi meyakinkan panel hakim sebaliknya bahawa sabitan dan hukuman yang dijatuhkan ke atas Najib oleh Hakim Bicara Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020 itu wajar dikekalkan dan rayuannya ditolak. Prosiding jenayah melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia itu pada 3 April 2019 dan berlangsung selama 57 hari, melibatkan 76 saksi dari kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan. Peguam bela Najib, Tan Sri Safi Abdullah, memanggilnya sebagai The Trial of Century, kes terbesar pada kurun ini. Pada akhir prosiding, Hakim Bicara Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah mensabitkan kesalahan Najib dan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun serta denda RM210 juta. Walau bagaimanapun, sementara menunggu kes itu didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, Hakim Bicara telah menangguhkan hukuman penjara dan denda itu. Tetapi Najib dikehendaki mengemukakan jaminan RM2 juta kepada mahkamah. Bagi pihak perayu iaitu Najib, Safi telah mengemukakan 307 alasan mengapa anak guamnya wajar dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Rayuan. Hujah bertulisnya meliputi 2.500 halaman, manakala hujah pendakwa raya responden meliputi 1.100 halaman. Penghakiman bertulis Hakim Muhammad Nazlan meliputi 801 halaman dan semua ini perlu dibaca dengan teliti dan diberi pertimbangan sepenuhnya oleh ketiga-tiga hakim Mahkamah Rayuan. Selain meneliti ribuan halaman dokumen bertulis itu, mereka juga dikehendaki mendengar hujah lisan pasukan peguam bela Najib. Ini selesai pada Selasa 13 April lalu. Selepas itu, hujah lisan pasukan pendakwaan mulai Rabu 14 April dijangka berterusan hingga minggu ini. Dalam rayuan itu, Najib diwakili juga selain Safi oleh Harvanjendrit Singh dan Farhan Red, manakala pasukan pendakwaan responden dianggotai oleh Datuk V. Sitah Baram, Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Asrof Azrin Kamarul, Donald Joseph Franklin, dan Sulaiman Koh Abdullah. Apabila prosiding bermula pada 5 April lalu, Safi segera mempersoal keputusan Hakim Bicara mensabitkan anak guamnya. Safi berkata mengikut pengalamannya selama 40 tahun sebagai timbalan pendakwa raya dan kemudian sebagai peguam bela, lazimnya hakim yang berpengalaman sahaja yang dilantik menjadi hakim bicara dalam kes-kes jenayah yang berat atau rumit. Dalam kes Najib itu, hakim bicara yang dilantik adalah seorang yang tidak ada pengalaman mendengar kes-kes jenayah. Sebagai contoh, kata Safi lagi, dalam kes rasuah melibatkan Datuk Harun Idris, mantan Menteri Besar Selangor pada tahun 1977, prosiding dikendalikan oleh Hakim Raja Azlan Shah, manakala dalam kes Anwar Ibrahim, mantan Timbalan Perdana Menteri, prosiding dikendalikan oleh Hakim Yusof Abdul Kader. Kedua-dua hakim kanan itu pada ketika itu turun dari Mahkamah Prosiding Persekutuan untuk bersidang sebagai hakim Mahkamah Tinggi mendengar kes-kes tersebut. Disebabkan kurang pengalamannya, dakwa Safi, Hakim Muhammad Nazlan telah melakukan kesilapan demi kesilapan. Beliau kemudian ditegur oleh Hakim Datuk Karim yang memintanya memperincikan di mana hakim bicara itu telah melakukan kesilapan. Safi menjelaskan bahawa semasa Nazlan memanggil Najib membela diri di penghujung kes pendakwaan pada 11 November 2019, hakim bicara itu menyatakan secara lisan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan satu kes prima facie terhadap anak guamnya.
Bagaimanapun dalam penghakiman bertulisnya setelah mensabitkan Najib, Hakim bicara telah menyatakan beberapa alasan tambahan kenapa tertuduh dipanggil membela diri. Syafi'i berhujah bahwa apa yang Nazlan lakukan sebagai hakim bicara adalah menambah lagi alasan-alasan awalnya yang tidak disebutkan ketika dia memutuskan ada kes prima facie dan memerintahkan Najib membela diri. Perbuatan begini tidak boleh dilakukan oleh hakim bicara, hujahnya lagi. Kesilapan begini tidak akan dilakukan oleh seorang hakim jenayah kanan senior criminal judge, dakwanya lagi. Syafi'i juga berhujah bahwa selepas Nazlan mendapati ada kes prima facie berasaskan satu hal perkara, hakim bicara itu kemudian mensabitkan Najib berasaskan satu hal perkara yang lain. Tindakan hakim bicara ini seumpama mengalihkan tiang gol terhadap kes anak guamnya, kata Syafi'i lagi. Hakim bicara tidak sepatutnya menokok tambah alasan-alasannya sewaktu mendengar kes pembelaan. Dalam hujahnya bagi pihak pendakwaan pula, Sitabaram berkata, Mahkamah Rayuan wajar mengekalkan sabitan dan hukuman ke atas Najib kerana ada keterangan yang jelas menunjukkan Najib ada kepentingan peribadi dalam SRC apabila dia mempengerusikan 2 mesyuarat jemaah menteri yang menimbangkan dan meluluskan permohonan mendapatkan jaminan kerajaan berhubung pinjaman RM4 bilion dari kumpulan wang persaraan KWAP kepada SRC. Sitabaram juga berhujah bahwa Najib terlibat dalam hal ehwal SRC sebelum syarikat itu ditubuhkan dan keterangan yang meyakinkan bahwa Najib dan kuasa kawalan ada kuasa kawalan ke atas lembaga pengarah SRC. Keterangan saksi daripada pengarah-pengarah SRC menunjukkan bahwa Najib ada kuasa lantik dan pecat, hire and fire, ke atas mereka. Sitabaram menambah bahwa Najib menjadikan SRC seperti akaun bank pribadinya, personal bank account, sambil merujuk kepada 3 pemindahan wang SRC bernilai RM5 juta, RM10 juta, dan RM27 juta menerusi gandingan Menteri Sendirian Berhad dan Ihsan Perdana Sendirian Berhad. SRC yang pada awalnya adalah anak syarikat 1MDB kemudian menjadi milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan. Selain menjadi Perdana Menteri, Najib juga menjadi Menteri Keuangan, penasihat SRC, dan Ketua Lembaga Penasihat 1MDB. Prosiding rayuan itu dijadwal bersambung pada 19 April hingga 22 April depan. Sama-samalah kita tunggu bagaimana 3 hakim Mahkamah Rayuan itu nanti akan memutuskan masa depan Najib. Ditulis oleh Datuk Saleh Buang, ialah bekas Peguam Persekutuan di Jabatan Peguam Negara dan bekas Profesor Tamu di Universiti Teknologi Malaysia. Berita dipetik daripada Sinar Harian. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.